Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita baca surah Al-Fatihah di dalam memanjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan. Allah memberikan yang terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan bagi yang sakit Allah memberikan kesembuhan, dan juga niat Allah memberikan kelapangan di dalam kesempitan ini, insya-Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh yang menonton hari ini, dan juga saya ucapkan selamat kepada semua tenaga kerja, khususnya daripada Masjid Hasanah. Nah, hari ini kita tidak dapat bersua muka. Selalu kalau kita ada di masjid, Masya Allah, ada kipas besar di atas, kemudian ada orang datang kasih saya minyak wangi, ya tak? Kemudian di belah kanan ada Haji Jamal, ada siapa tu anaknya, Imam Nasrul Hakim, ada Haji Samsi di belah kanan, kemudian ada Haji Saleh di belah kiri kan, ada Haji Ibrahim di belakang. Hari ini kita tak dapat jumpa di dalam masjid, tetapi penyampaian serta tugasan memberikan sedikit tausiah ataupun kuliah diteruskan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tenaga kerja Masjid Hasanah dan juga para jemaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita walaupun kita berada di rumah terpisah badan, tetapi bersatunya jiwa di dalam doa, mudah-mudahan insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita sambung perkongsian, atau saya akan bacakan beberapa hadis yang mungkin pernah saya bacakan sebelum ini daripada buku ini, namanya Syama'il Muhammadiyah. Baik. Syama'il Muhammadiyah ataupun buku-buku hadis berkenaan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada banyak. Antaranya buku ini, Imam At-Tirmidzi, Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan buku ini translated kepada saya rasa banyak bahasa, antaranya bahasa English dan juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Satu buku yang saya rasa tentang kepribadian Rasulullah, tak pernah ataupun saya tak rasa ada satu manusia pun, satu human being yang ditulis tentang kepribadiannya sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Atau saya tak terlalu melampau, saya kata the only person yang ditulis tentang kepribadiannya begitu terperinci cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Ada orang ditulis tentang apa yang dia cakap, ada orang ditulis tentang apa yang dia buat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang sahabat-sahabat mengkhabarkan, meriwayatkan hadis tentang baginda Rasul daripada setiap sudut kehidupannya. Malah isteri-isteri baginda menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah di dalam rumah. Sahabat-sahabat menceritakan bagaimana rupa bentuk wajahnya. Kalau dia bercakap, Rasulullah cakap macam mana?
Rasulullah jalannya macam mana. Roti yang dimakan Rasulullah diceritakan. Jenis roti apakah yang dimakan Rasulullah. Can you imagine that? Kemudian tempat tidur Rasulullah diceritakan. Dibuat daripada apa. Baringnya ke kanan ke kiri. Jalannya laju ke pelan. Betul kan? Rambut putih yang tumbuh di atas kepala Rasulullah pun dikhabarkan juga. Berapa helai rambut putih. Sebagai contoh, sarban digunakan warna apa, bajunya warna apa, dia masuk Mekah macam mana, kalau dia ambil wuduk macam mana, cuci tangannya macam mana, dia tunjuk tangannya macam mana. That is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau you nak, semua orang nakkan satu benda yang dinamakan sebagai kecantikan. If you nak cari kecantikan, carilah kepada manusia yang cantik, luar dalam, yang terang dan yang rahsia, zahir dan batin. So orang yang paling layak untuk kita semua ikut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kita lebih layak daripada semua orang untuk kenal siapakah Nabi kita. Jadi hari ini saya nak bacakan beberapa hadis daripada kitab yang dinamakan sebagai Syama'il. So dalam buku ni ada semua benda. So saya boleh sarankan kepada semua orang yang ada di luar sana untuk cari buku-buku kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dengan keluarga, bagaimana dia dengan kawan-kawan, bagaimana Rasulullah dengan jiran-jiran. So semua benda ni, kalau kita banyak membaca tentang Rasulullah, mudah-mudahan dengan niat kita mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya mulakan hari ini dengan satu potong hadis yang saya rasa pendek. Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, ada yang panjang, ada awak baca satu muka surat, ada awak baca dua muka surat. Ada hadis pendek, ada hadis pendeknya 5 line. Kadang-kadang Nabi sebut 3 perkataan, itu pun sahabat yang mendengar akan ceritakan kepada orang lain. So boleh bayangkan, kadang-kadang Nabi pesan, ya ghulam, dia kata, wahai pemuda. Dia pesan. Selepas Rasul wafat, pemuda tersebut bilang kepada orang lain, dulu Rasul panggil aku ya ghulam sekian. Jadi dia pesan apa yang dia dengar daripada Rasul, dia sampaikan kepada orang lain. Panjang. Ada kadang-kadang Nabi cakap pendek, 3 perkataan dia dengar, dia sampaikan kepada orang. So you boleh imagine apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bila sahabat dengar, dia ambil betul benda tu betul-betul. Dia ambil perkataan tu seperti perkataan yang seperti nyawa dia sendiri. Dia jaga. Kemudian satu ketika dia sampaikan kepada orang. Para sahabat yang mendengar akan sampaikan kepada para tabi'in atau kepada sahabat yang lain. Kemudian generasi selepas para sahabat akan sampaikan. Sampailah pada hari ini kita mendengar hasil daripada penyampaian para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para salafus salih, para ulama. Sampailah kepada hari ini, dapatlah kita belajar serba sedikit mengenal siapakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tadi saya kata ada hadis dia panjang, ada hadis dia pendek. Saya nak cakap satu hadis ini adalah hadisnya tidak panjang, pendek. 3 perkataan Nabi sebut. 3 perkataan Nabi sebut, namun dirakamkan di dalam kitab-kitab dan buku-buku, disampaikan sampailah hari ini. Jadi nak cakap tentang satu bab yang ke-26, babun ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab pada menyatakan sifat idam, makanan atau lauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengarkan hadis ni pendek, hadis pendek, 3 perkataan. But di sebalik hadis ini nanti kita akan kenal seberapa daripada hadis yang pendek kita mengenal peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadisnya panjang pokoknya. Haddatsana Muhammad bin Sahal bin Askar wa Abdullah bin Abdul Rahmani qala haddatsana Yahya bin Hassan حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
Ni'mal idamu al-khal. Pendek. Ni'mal idam al-khal. Seelok-elok, sebaik-baik makanan ataupun lauk adalah al-khal. Ni apa khal? Khal ni macam cuka yang dibuat daripada buah-buahan. Seperti dibuat daripada anggur ataupun tamar. Khal. Nabi pernah kata, seelok-elok makanan atau lauk adalah al-khal, yang ni cuka. Pendek. Ni'mal idamu al-khal. Hadis ni pendek, 3 perkataan. So bila kita baca hadis ini, of course, bila kita baca, kita akan baca, oh, seenak-enak makanan itu tu adalah al-khal. Tetapi you must understand, bila you dengar daripada hadis atau you baca daripada buku, you kena tengok bila Nabi cakap benda tu. Is it true? Makanan khal ni adalah on top of semua makanan yang ada. Contoh, diberikan kambing atau ayam atau makanan unta sebagai contoh. Makanan-makanan lain, ini lebih baik daripada semua makanan. Is it macam gitu? Tak. Jawapannya tidak. Sebab bila Nabi kata ni'mal idamu al-khal, tapi you must remember, satu ketika atau satu keadaan yang lain, Nabi pernah kata makanan ini pun makanan yang elok, makanan sedap. Sayyidut ta'am sebagai contoh. Nabi pernah puji makanan seperti daging, seperti Nabi makan ayam, Nabi juga makan buah-buahan yang lain. Tapi bila dia khal ni, Nabi kata seenak-enak makanan atau indah-indah, seelok-elok makanan, dipuji oleh Rasulullah dengan pujian yang tinggi. Jadi para ulama kata, so you must understand this thing. Bila Nabi cakap benda tu, you nak kena tahu di mana Nabi cakap benda tu. Satu. Kedua, Nabi cakap dengan siapa? Siapa yang mendengar? So kita nak kena patah balik, siapa yang cakap hadis ni? Jadi bila kita patah balik, hadis ini disampaikan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yakni hadis ini berlaku di dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kata para ulama selepas itu, hadis ini adalah hadis pujian terhadap makanan tersebut dan bukan memutlakkan ia lebih baik daripada semua makanan yang lain. Sebab kata para ulama, hadza madhun lahu bihasabil waqt, berarti ini pujian kepada makanan tersebut pada ketika itu. Pada ketika itu. So you nak kena tahu, bila Nabi puji makanan khal ni, dia bukan puji di atas makanan yang lain. Of course ada banyak manfaat bila Nabi makan, tetapi dia berlaku ketika satu keadaan. So satu hari, bila Nabi cakap benda ni, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, menurut syarah bagi hadis tersebut, lianna sabab dhalika anna ahlahu qaddamu khubzan, faqal, bila Rasulullah balik ke rumah ataupun berada di dalam rumah, keluarga Rasulullah qaddamu lahu khubzan, beri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti. Rasulullah makan roti. Bila diberi roti, Nabi tanya, hal min udum, berarti ada tak lauk untuk aku cecah? Contohlah begitulah kan. Macam kita balik rumah, contoh, kita balik rumah, bilang isteri kita, ada makanan tak atas meja? Kemudian isteri kita kata, ada bang, ni ada roti putih, atau ada bang, ni ada nasi putih. Contohlah, staple food kita nasi kan. Ada nasi putih, kita tanya, nasi ni ada lauk lain tak? Contoh kan. Oh, nasi putih alhamdulillah, ada lauk lain. Perumpamaannya begitulah hari ini. Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Rasulullah pada ketika itu, bila Nabi tanya bukan meminta, bukan memerintah, bukan menyuruh, bukan membentak, bukan marah, tak. Nabi tanya baik-baik. Dia beri roti, dia tanya, hal min udum, ada tak kuah untuk dicecah pada hari tersebut atau untuk makan tersebut? Kata keluarganya, qalu ma indana illa khal. Kata mereka, ma indana, berarti kami tak ada apa-apa kecuali khal. Ini je yang boleh dibuat bahan cecah. So sebelum saya teruskan, you must understand, atau kita kena bayangkan, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sama macam rumah kita. Nak kena tahu, tempat tidur Rasulullah tak sama dengan tempat tidur kita. Ya tak?
apa yang Rasulullah minum tak sama dengan keadaan peminuman kita pada hari ini. Keselesaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa tak sama dengan keselesaan kita hari ini. Bila rumah Nabi, bila keluarga Nabi kata rumah kami tak ada apa-apa kecuali benda ini, maknanya memang tak ada apa-apa. Faham Memang tak ada apa-apa. Beza dengan rumah kita hari ini. Contoh, kita balik rumah, kita tanya isteri, sayang, ada apa-apa tak kat rumah hari ni? Abang beli roti. Isteri kata, alamak bang, rumah tak ada apa-apa. Baik, kalau rumah kita cakap tak ada apa-apa, ni sebab buka Xbox, mungkin ada telur biji 2 mungkin, betul kan? Mungkin buka ada kuih oat. Contoh. Buka sana ada juga tepung. Buka sini ada juga air teh. Buka sana colok-colok ada juga makanan, ada juga jam mungkin. Ada juga jam, butter dan sebagainya mungkin. Sayur sebagai contoh. Tapi rumah Rasulullah bila dia kata ma'indana, kami tak ada apa-apa kecuali benda ini, khal ni, bererti tak ada apa-apa. Beza dengan keadaan kita sekarang. Kita tanya orang rumah, you balik rumah ada apa-apa tak nak makan? Orang sekarang kata, alamak rumah tak ada apa-apa, bererti dia tak masak. Bukan tak ada apa-apa, barang ada di rumah. Tapi rumah Rasulullah kalau kata tak ada apa-apa, bererti tak ada apa-apa kecuali makanan tu. Seorang Nabi disediakan roti sahaja, ditanya ada tak nak bahan cecah atau kuah, kemudian dia kata kami tak ada apa-apa kecuali ini. Itulah ketika Nabi SAW bersabda, katanya ni'mal idamu al-khal, bererti seorang isteri, keluarga, kasih suami makan, ada apa-apa lain tak? Tak ada apa-apa bang, ini aja yang ada, tak ada apa-apa rumah kita. Nabi akan kata inilah yang paling makanan paling sedap. Sebab tu kata para ulama, Nabi sebutkan benda itu tepat pada waktunya, kena pada waktunya, bukan menandakan itu melebihi makanan yang lain. Lepas tu dia kata inilah paling sedap-sedap makanan. Kata para ulama, kenapa Nabi cakap begitu? Padahal yang dimakan ini makanan yang biasa-biasa, betul kan? Kata para ulama, dua perkara. Satu, hendak menyedapkan hatinya syukur kepada Allah di atas rezeki yang diberikan. Kau makan apa hari ini? Alhamdulillah makan ini. Makan ni macam mana? Sedap. Inilah rezeki aku hari ini. Makannya cecahnya ini saja. Inilah makanan paling sedap. Seenak-enak makan inilah. Kerana apa? Ini rezeki Allah yang berikan. Betul kan? Ini rezeki datangnya dari Allah. Maka orang yang hatinya besar, barang yang kecil dianggap besar. Tapi kalau orang yang hatinya kecil, barang besar dianggap kecil. Faham Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan pada ketika itu, dia punya rasa seronok luar biasa. Contohlah pada hari ini kan. Sebab tu tuan-tuan, dulu masa saya pernah pergi duduk di negara-negara atau jumpa orang-orang yang daripada golongan yang susah. Contoh negara-negara yang saya pergi, budak kecil di negara luar beri lollipop, dapat lollipop, dia punya suka, dia punya gembira macam dapat PlayStation di rumah. Padahal dapat lollipop, mata bersinar-sinar, happy dapat lollipop. Contoh. Tapi orang yang biasa dengan kesenangan, dapat benda kecil pun dianggap kecil. So kadang-kadang nikmat ni banyak ada depan mata, cuma tak perasan. Bila dah hilang nikmat, baru perasan benda tu nikmat. Sebab tu kita senantiasa dihajar untuk syukur kepada Allah. Lepas salat, Alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali Alhamdulillah. Kerana apa? Kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun tidur, first word nak disebutkan adalah perkataan Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Syukur saja kepada Allah. Kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita tak perasan nikmat tersebut. Kadang-kadang makanan yang sedikit itulah nikmat paling sedap.
So kalau orang nak gembira, semua benda yang Allah berikan, dia akan rasa syukur kepada benda tersebut. Rasul diberikan khal, cuka biasa, cecah makanan, tapi how dia express syukur dia kepada Allah, dia kata ni'mal idam, seenak-enak makanan lauk yang dimakan dengan roti, inilah khal ni, benda yang paling sedap. Tadi kata para ulama, satu kerana syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hatinya besar, gembira atas apa yang Allah berikan. Kedua, katanya lagi adalah untuk memberikan rangsangan atau berterima kasih kepada keluarganya di rumah yang menyiapkan makanan dalam rumah. So you can imagine that. Ini bukan perkara yang senang. Untuk menunjukkan orang kasih makan, keluarga dah siapkan makan, isteri siapkan makan, syukur kepada apa yang telah diberikan. Kalau ada yang tak kena, ditegur dengan cara baik. Tapi cakap mudahlah ya. Ini Rasulullah SAW. Kita tak begitu. Kita jauh tuan-tuan, jauh. Saya nak cakap benda ni pun malu. Keadaan diri kita ni jauh dengan sunnah. Tetapi senantiasa cuba dan memperbaiki diri untuk ikut seperti teladan Rasulullah SAW. So Rasulullah SAW dua. Satu, bila dia dapat makanan, walaupun sekecil-kecil mana pun, dia akan kata subhanallah, ini yang terbaik untuk diriku. Kerana apa? Syukur Allah berikan makanan tersebut. Kedua, dia punya ekspreskan. Dia tak kata boleh tahanlah makan ni. Tak. Tapi dia kata inilah makanan paling sedap pada waktu itu, kata para ulama. And dia halal dan sebagainya. Of course ada manfaat. Sebab apa yang Rasulullah SAW makan itu perkara-perkara yang bermanfaat. Sebab tu kata para ulama lagi, khal ni dia bila Nabi puji ketika tempatnya, kena pada tempatnya, pada siapa dia bercakap. La tafdilan lahu li ghairihi, bukan bererti makanan itu itself lebih baik daripada makanan lain. Tak. Seperti contoh kalau diberikan madu, honey, atau makanan-makanan yang lain seperti madu, seperti susu, ini lebih selayaknya untuk mendapat pujian atas kesedapan dan juga kelazatan dan juga faedahnya. Tetapi pada waktu itu yang Nabi sampaikan. Jadi faham ya? Ini cerita subhanallah. Kalau you baca, you akan nampak 3 perkataan. Seenak-enak lauk adalah khal, cuka. Tetapi you must understand the history ataupun cerita di sebalik bila Nabi cakap benda tu, kat mana Nabi cakap benda tu. So if you understand the whole story, you akan nampak the beauty of Rasulullah. Walaupun hadis cakap tentang cuka, nampak akhlak baginda. Hadis, orang kalau baca, oh hadis pasal cuka, hadis tentang makanan Rasulullah. But you must understand the history atau suasana yang apa cerita yang berlaku di sebalik hadis 3 perkataan. So subhanallah, indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun cakap tentang cuka tadi, al-khal. Daripada hadis-hadis yang lain, saya tutup dengan hadis ini tentang seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Seorang sahabat yang riwayatkan hadis juga, yang muda pada ketika itu. Anas bin Malik yaqul, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Baik. Kata seorang sahabat begini. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia ni memang sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, ada seorang sahabat yang lain jemput Rasulullah datang rumah dia. Jemput datang rumah sahabat itu. Kerana apa? Dia masak makanan. Jadi dia nampak Rasulullah, dia jemput Rasulullah, datanglah ke rumah saya ada masak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Kata Anas, fadhhabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku pergi dengan Rasulullah ke rumah orang yang menjemputnya tadi untuk menjamu makanan yang dimasak oleh orang tersebut. Hadisnya panjang sedikit. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'irin wa maraqan fihi dubba wa qadid. Qala Anas, fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawalai al-qas'ah falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawma idh. Baik. Pendek cerita. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, orang jamu Rasulullah makanan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dalam roti atau roti yang dimakannya nak dicecah tu,
ada beberapa makanan di dalam. Ada lauk. Dalam lauk itu ada dubak, ada labu. Ada labu. Ini orang katakan Nabi makan labu. Anas bin Malik, seorang sahabat, akan perhatikan gerak-geri Rasulullah. Macam saya cakap di awal tadi, orang perhatikan Nabi jalan ni macam mana. Orang perhatikan Nabi cakap apa. Orang perhatikan Nabi makan apa. Orang perhatikan Nabi tu kalau dia makan, dia suka makan apa. Contoh. Ada seorang murid tu datang. Dia nampak gurunya suka makan satu makanan. Dia perhatikan. Contoh, dulu saya pergi satu rumah ni. Bila saya pergi rumahnya, kali kedua saya pergi rumahnya, dia kasih saya makan benda yang sama. Saya kata, oh ni macam hari tu kan. Jadi orang kata, oh saya ingat ustaz suka makan ni, sebab that time saya nampak ustaz makan ni banyak. Contoh. Orang perhatikan. Seorang anak selalu perhatikan bapaknya makan apa. Nanti dia kata, oh ayah suka makan ni, oh ayah suka makan kedai ni. Ini normal. Orang yang kita sayang, kita akan perhatikan apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Para sahabat Rasulullah selalu perhatikan Nabi kalau makan ni dia makan apa. Contoh, dari Anas bin Malik datang dengan Rasulullah ambil roti dan makan. Bila Rasulullah ambil tu, dia dalam mangkuk tersebut atau dalam bekas tersebut, Nabi cari makanan yang namanya labu. Nabi macam pilih-pilih dan Nabi makan labu. Kata Anas bin Malik, bila aku nampak Nabi cus labu, maknanya Nabi suka ataupun pilih makanan yang namanya labu. Baik, itu satu masalah yang simple. Cuma apa yang saya kata, di hujung hadis ini Anas bin Malik dia cakap satu statement yang saya tertarik. Kata dia, falam azal uhibbud dubba min yawma its. Berarti sejak pada hari tersebut aku terus jadi suka makan labu. Sejak aku nampak peristiwa itu di depan aku. Berarti seorang sahabat yang rapat dengan Rasulullah, apa Rasulullah buat dia akan buat, apa Rasulullah suruh dia akan buat, sehingga kan Nabi suka makan apa, terus dia bukan kata aku cuba-cuba untuk makan ni, tak. Terus dia kata sejak hari itu aku terus suka makan benda tersebut. Kerana apa? Sebab aku nampak, aku perhatikan Nabi suka makan benda tu. So you can imagine para sahabat. Of course, sebahagian sahabat yang besar-besar, antaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabi, seorang sahabat yang besar, riwayatkan hadis. Anas bin Malik, dia nampak je satu peristiwa, dia nampak Nabi suka, terus dia kata aku pun suka benda ni. So that is Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita ni orang-orang yang digelar umat Nabi Muhammad SAW kenal kepribadian baginda. Of course, nak ikut semua itu perlukan latihan yang banyak. Sebab itu ada orang dia baca sedikit tentang Rasulullah dan diamalkan, bagus, tak ada masalah. Rahmat Allah itu luas. Ada orang mendekatkan dirinya dengan Allah ikut sunnah Rasulullah pada ibadahnya. Ibadah memang number one. Di masjid selalu saf pertama, alhamdulillah. Ada orang mungkin ibadahnya tidak sehebat orang lain. Salat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi kadang jemaah, kadang tidak berjemaah, kadang jemaah dengan keluarga. Salatnya fardu, alhamdulillah. Sunnahnya mungkin kurang. Tetapi dia dekatkan diri dengan Allah dengan banyak menderma. Sebab dia kata Nabi orang yang suka menderma, aku pun suka menderma. Dekatkan diri kepada Allah dengan mengikut sunnah Rasulullah yang suka menderma. Maka jalannya menuju kepada Allah dengan menderma. Ada orang jalannya menuju kepada Allah dengan ibadah. Ada orang jalannya menuju kepada Allah dengan khidmat kepada orang tua. Sebab Nabi pesan untuk menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dia jaga orang tua dia dengan sebaik mungkin. Ada orang dia dekatkan diri kepada Allah dengan memelihara anak-anak yatim. Sebagai contoh, dia tak ada anak, atau mungkin orang tua dah meninggal, nak khidmat dengan orang tua tak boleh. Mungkin keadaannya ibadah tak sehebat orang yang lain, tapi dia suka beri makan kepada anak-anak yatim, suka memberi pelihara anak yatim. Mungkin jalannya kepada Allah menerusi ini. Pokoknya semua package ini ada dalam diri Rasulullah SAW. Kita ikut Rasulullah SAW secara keseluruhannya. Tetapi kita tidak mampu seperti para sahabat. Tapi sekurang-kurangnya yang fardu semua kita laksanakan, dan sebahagian perkara itu mungkin kita dapat memperkuatkan.
Cara dia mudah. Belajar tentang Rasulullah, kenali Rasulullah. Kadang-kadang hadis yang pendek namun memberikan kita gambaran siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How para sahabat encounter dan juga mereka itu bersama dengan Rasulullah dalam ketika-ketika yang sangat istimewa. Sebab mereka duduk dengan orang yang paling istimewa, membuatkan para sahabat menjadi istimewa, membuatkan detik-detik itu semua menjadi istimewa. Walaupun hanya berkata tentang atau bercakap tentang hadis cuka. Hadis cuka menjadi istimewa. Sebab yang bercakap orang istimewa, yang mendengar orang istimewa. Semua peristiwa itu peristiwa yang paling istimewa. Sebab tu hadis ni adalah buku yang sangat istimewa. Jadi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, elok kita kenal lebih Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah mendengar sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah sekarang ini dah lepas musim nisfu Sya'ban, berarti kita dah lebih setengah daripada bulan Sya'ban, menandakan kita dah pun nak masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran, amalan-amalan yang dilipat gandakan. Sebab tu kata para ulama, amalan-amalan yang biasa kita buat boleh dilipat gandakan. Boleh dilipat gandakan. Antaranya beberapa sebab. Satu, amalan dilipat kali gandakan disebabkan tempat. Contoh, semayang di masjid hasanah tak sama dengan semayang di Masjid Aqsa. Betul kan? Salatnya sama, zuhur, jamaah-jamaah, tapi sebab dia Masjidil Aqsa. Tak sama dengan Masjid Nabawi. Apatah lagi tak sama dengan Masjidil Haram. Faham ya? Jadi, kadang-kadang ibadah tu sama tapi dilipat kali gandakan pahalanya disebabkan tempat. Satu lagi sebab, ibadah dilipat kali gandakan pahalanya. Satu disebabkan makan, tempat. Satu disebabkan zaman, itu waktu. Bila dia buat ibadah tersebut. Dan semua orang tahu, ibadah dilipat kali gandakan di dalam bulan Ramadan pahalanya. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam bulan Ramadan nanti, Allah berkati kita dalam bulan Rajab yang lepas, berkati kita di dalam bulan Sya'ban, dan mempertemukan diri kita dengan bulan Ramadan kelak, kalau ada umur yang panjang, insya-Allah ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah, andai kata kita tidak dapat bertemu di masjid, mudah-mudahan kita bertemu di dalam doa masing-masing. Doakan diri sendiri, doakan kawan-kawan yang lain, doakan para jemaah yang lain, doakan sahabat-sahabat yang lain, doakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Mudah-mudahan bila kita mendoakan orang yang lain, malaikat mengaminkan dan memberikan kita sama seperti mana kita mendoakan orang lain tersebut. Boleh? InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai di sini sahaja. Saya mohon maaf silap salah, terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha ini. Selamat maju jaya kepada tenaga kerja, warga kerja Masjid Hasanah, Ustaz Badrul Salam, Ustaz Syahid, Ustaz Syawafi. Kalau ada umur panjang, insyaAllah kita bertemu lagi di waktu yang mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.